Latihan Kendiri 8.3 soalan 3. Okey murid-murid, pastikan kamu baca dengan berhati-hati soalan ni ya. Okey, jom kita baca bersama-sama. Suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Sesarannya adalah S meter, diberi fungsinya seperti yang saya highlightkan. Okey, dengan T ialah masa dalam saat selepas melalui O. Okey, jom kita tengok soalan A. Tentukan ungkapan bagi fungsi hal laju dan fungsi pecutan. Okey, jadi kat sini murid-murid, soalan A sudah bagi fungsi sesaran. Jadi cikgu keluarkan S sama dengan 8 tambah 2T tolak T kuasa 2. Jadi di sini kita nak fungsi hal laju V. Okey, ingat ya, pergerakan kita adalah S ke V ke A. Jadi S ke V, V ke A. Jadi kita membuat pembezaan ataupun differentiate. Okey. Jadi disebabkan kita nak V, kita differentiate satu kali lah. Jadi bermaksud, okey, cikgu tulis silap pula. Di mana bila kita nak differentiate S terhadap T, nak bezakan S terhadap T, di mana kita akan dapat ds dt. Jadi ds dt tu adalah V. Jadi kita akan dapat 8 habis, 2T tinggal 2. Jadi negatif T square akan jadi negatif 2 darab negatif 1, negatif 2T. Okey, sekarang kita berjaya mendapat fungsi hal laju. Okey, jadi cikgu highlight lah. Oh, kita dah dapat fungsi hal laju ni. Okey, ini fungsi sesaran, ini fungsi hal laju. Okey, seterusnya kita nak cari fungsi pecutan. Okey, pecutan. Okey, pecutan daripada V pergi ke A. Jadi kita differentiate lagi sekali. Okey, differentiate lagi sekali, bezakan lagi sekali. Bermaksud dV dt. Sama dengan A. Jadi 2 habis, negatif 2T tinggal negatif 2. Okey, jadi cikgu berjaya mendapat fungsi pecutan. Okey. Jadi di sini, okey, kalau dah betul jangan lupa tandakan betul. Okey, good. Okey. Jom seterusnya kita lihat soalan B. Okey, soalan B. Okey, tentukan rajah yang sama. Pada rajah yang sama, lakarkan graf bagi fungsi sesaran, hal laju dan pecutan. Jadi kita kena buat graf, 3 graf sesaran, hal laju dan pecutan pada paksi yang sama, di mana dia dah bagi julat masa di antara 0 hingga 4. Okey, jadi nanti kita tafsirkan graf yang kita lakarkan. Okey, jadi murid-murid, dekat sini ada 4 kan masa kita. Jadi cikgu buat dululah kita punya paksi. Okey. Sini cikgu buat panjang sangatlah pula cikgu punya ni. Nak cikgu padam jap. Okey. Jadi cikgu buat sikit sini. Okey, sini 0, 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi sini adalah masa T. Jadi dekat sini disebabkan kita berkongsi dengan ketiga-tiga fungsi. Jadi ini adalah paksi S dan hal laju dan pecutan. Okey, sekarang cikgu nak buat dulu graf untuk sesaran. Okey, jadi graf untuk sesaran, kita buat dulu sesaran. Okey, di mana S sama dengan, cikgu susun negatif T square tambah 2T tambah 8. Jadi kat sini murid-murid, okey, kita tahu ini adalah fungsi kuadratik disebabkan A kita negatif. Okey, dekat sini A kita negatif bermaksud graf kita akan masam. Maka akan masam. Okey, bila akan masam, kita akan dapat titik maksimum. Okey, maximum point. Okey, titik yang maksimum. Jadi, okey, kita tahu persilangan Y kita ataupun persilangan paksi sesaran kita adalah 8. Ni cikgu highlightkan 8. Okey, sini 8. Okey, jadi kita teruskan dulu. Kalau macam tu cikgu letak 8 kat sini. Okey, cikgu letak kat sini 8. Okey, sini adalah 8. Mana cikgu? Okey, ni 8.
Okey, jadi sekarang cikgu nak cari titik maksimum dan paksi simetri dulu. Okey, ingat kita punya rumus paksi simetri adalah X sama dengan negatif B per 2A untuk topik quadratic equation. Okey, fungsi kuadratik. Okey, jadi disebabkan dia T, kita gantikanlah T kat sini. T sama dengan negatif B kita 2. Okey, sini negatif 1. Jadi kita akan dapat dekat sini apa jawapan dia? Okey, kita akan dapat jawapan dia adalah 1. Jadi T sama dengan 1. Okey, seterusnya kita nak cari sesaran. Okey, bila T sama dengan 1, sesaran berapa? Okey, sesaran sama dengan negatif 1 kuasa 2 tambah 2, sini 1 tambah 8. Jadi kita akan dapat negatif 1 tambah 2 tambah 8, kita akan dapat 9. Jadi murid-murid dekat sini kita akan dapat maksimum point kita 1, 9. Jadi di sini cikgu buat garis putus-putus. Ini adalah persamaan simetri kita. Okey, persamaan simetri kita di mana kita punya maksimum point adalah 1, 9. Okey, sini adalah 1, 9. Jadi cikgu buatlah, kita buat anggaran je. Jadi kat sini adalah 9 lah. Okey, cikgu padam sekejap, tak nampak pula B ni. Okey, jadi sini adalah 9. Sini soalan B. Okey, jadi kita nak cari lagi satu, persilangan T ataupun persilangan X. Jadi nak cari persilangan X, mesti S kosong. Jadi bila S sama dengan kosong, kita akan dapat negatif T kuasa 2 tambah 2T tambah 8 sama dengan kosong. Cikgu positifkan A, darab semua dengan negatif 1. Okey, kita dapat macam ni. Okey, jangan lupa kita faktorkan. T, okey, 8 ni 4 darab 2. Okey, negatif positif. Jadi kita akan dapat T sama dengan negatif 2 dan T sama dengan 4. T sama dengan negatif 2 ni kita abaikan sebab masa mana ada negatif. Okey, jadi kita guna T sama dengan 4. Jadi murid-murid, bila S kita kosong, kita akan dapat T sama dengan 4 kat sini. T sama dengan 4. Jadi kita buat agak-agak lah. Graf kita nanti bentuknya begini. Zas. Macam tak cantik je. Cikgu betulkan balik. Okey. Okey. Ini maksimum. Lah. Okey. Ini maksimum. Lepas tu dia menurun. Nah, macam tu lah. Agak-agak lah. Okey. Jadi, cikgu berjaya mendapat graf. Okey. Ini adalah graf. Okey, cikgu tulis. Ini adalah graf di mana S sama dengan 8 tambah 2T tolak T kuasa 2. Okey, selesai di situ. Jadi cikgu padam Cikgu nak buat pula graf untuk V. Okey, halaju ataupun velocity. Okey, kita keluarkan V sama dengan 2 tolak 2T. Okey murid-murid, sebenarnya ini adalah persamaan garis lurus seperti Y sama dengan MX plus C. Jadi cikgu susun balik, V sama dengan negatif 2T tambah 2. Jadi kita tahu, C kita adalah 2. Persilangan Y kita, persilangan Y kita ataupun persilangan V kita. Jadi 2. Jadi apa lagi? Kalau nak cari kalau nak buat straight line punya graf, sekurang-kurangnya kena ada 2 titik. Sekurang-kurangnya kena ada 2 titik. Jadi dekat sini, cikgu berjaya mendapat satu titik yang pertama, ini T, ini kita punya V, di mana bila T kita kosong, kita dapat V2. Persilangan. Jadi kita nak guna mana ni? T kita mesti dalam julat 0 hingga 4. Kalaulah cikgu letak kat sini macam mana? Cikgu nak letak ni lah. 2. T sama dengan 2. Boleh kot? Cikgu nak letak T sama dengan 2. T sama dengan 2. Jadi kita akan dapat V sama dengan negatif 2. T kita 2 tambah 2. Negatif 4 tambah 2. Kita akan dapat negatif 2. Negatif 2. Jadi jom kita cari. Cikgu nak guna warna hijau pula. Di mana T0 V2. T0 V2. Jadi cikgu letak dulu 2 kat sini.
Sini ingat 2. Okey, agak-agak je. Okey. Okey, T kosong V2 bererti sini. Okey. Lepas tu, okey, ni dah masukkan. Bila T2, V negatif 2. Cikgu agak-agak 2 negatif 2 kat sini. Okey, jadi kita tambah lagi satu selang kat sini. Negatif 2. Okey, garis lurus kan? Okey, straight line, sambung. Zas. Macam tu. Okey, jadi ini adalah kita punya graf garis lurus ataupun graf V, di mana V sama dengan 2 tolak 2 T. Macam tu. Okey, lagi seterusnya. Okey, seterusnya kita nak buat apa ni? Okey, ini salah satu cara lah. Kalau kamu nak lagi panjang garis kamu tu, lagi panjang lah. Tapi, okey, disebabkan cikgu nak cantik sikit supaya biar sama selari dengan 4 ni kan. Okey, cikgu gantikan 4 lah. Lagi cantik sikit. Okey, 4. Besar sikit graf kita. Jadi, cikgu padam dulu ni. Okey, cikgu gantikan 4 lah. Cikgu guna maksimum punya masa. Sini 4. Okey. Jadi kat sini cikgu padam. Okey. Okey, kalau 4, negatif 2 darab 4. Jadi negatif 8 tambah 2, cikgu akan dapat negatif 6. Okey, negatif 6, cikgu bawa pergi bawah. Sini negatif 6. Okey, ambil balik warna hijau. 4, negatif 6. Besar sikit lah. Zas. Ini adalah V sama dengan 2 tolak 2T. Jadi cantiklah sikit. Okey, kita punya ni dia selari kat sini. Kita guna dia punya julat masa yang sama. Ini part simetri tadi kan. Okey, jadi kita berjaya mendapat graf untuk V. Okey, seterusnya kita nak cari graf untuk A, iaitu pecutan. Okey, untuk pecutan. Jadi sekarang okey, cikgu padam. Okey, graf untuk pecutan, cikgu keluarkan dulu persamaan ataupun fungsi pecutannya A sama dengan negatif 2. Okey, A sama dengan negatif 2, ini adalah satu garis lurus yang horizontal. Horizontal. Jadi, okey, negatif 2 kat situ, cikgu pakai warna purple. Okey, jadi inilah persamaan dia, Zaz. Okey, ini adalah A sama dengan negatif 2. Macam tu. Jadi cikgu berjaya mendapat ketiga-tiga graf. Okey, jadi kalaulah soalan ni dia suruh kita tafsirkan. Okey, tafsirkan graf itu. Jadi di sini kita boleh tahulah. Cikgu cerita je, cikgu tak tulis tau. Okey, cikgu ceritakan sahaja. Jadi di sini, okey, daripada sini kita boleh tahu. Okey, di mana apabila T sama dengan kosong, okey, di sini apabila T sama dengan kosong, kita tahu sesaran adalah 8 dan pada masa yang sama V ataupun hal laju kita 2 dan kita punya pecutan adalah negatif 2. Macam tu. Okey, macam tu tau. Okey, lagi apa lagi kita boleh tafsirkan? Okey, selain daripada itu, okey, apabila sesaran maksimum, sesaran maksimum ke nak cakap dia. Okey, kejap cikgu pastikan balik. Okey, apabila sesaran kita maksimum pada 9, okey, sini 9. Okey, apabila sesaran maksimum, okey, kita masih dapat acceleration ataupun kita punya pecutan masih negatif 2 kat sini. Okey, dia sama. Okey, lagi satu, apa lagi cikgu nak cakap? Okey, apabila T sama dengan 4, okey, apabila T sama dengan 4 di sini, okey, kita dapat mengetahui bahawa bila T sama dengan 4, pecutan masih negatif 2 dan okey, kita punya hal laju okey adalah negatif 6. Macam tu. Jadi di sini murid-murid, kita juga boleh mengetahui okey, jumlah jarak, okey, jumlah jarak yang dilalui oleh zarah ini. Okey, kalau nak cari jumlah jarak, okey, jumlah jarak di antara 0 okey hingga 4. Okey, untuk 4 saat yang pertama. Okey, kalau cikgu suka buat jadual lah. Nak bagi nampak. Buat jadual. Okey, di mana? Okey, kejap ya. Kita letak time dan sesaran untuk 0, 1, 2,
3, 4. Jadi kita cari satu persatu lah. Okey, berapa kita punya jarak? Okey, ataupun berapa kita punya sesaran bila T sama dengan kosong. Jadi kita jangan lupalah masukkan dalam persamaan negatif T kuasa 2 tambah 2T tambah 8. Macam tu. Bila kita gantikan T sama dengan kosong, kita akan dapat, gantikanlah macam ni. Sini kosong. Jadi kita akan dapat 8. Kamu ulang proses yang sama sehingga sampai 4. Okey? Okey murid-murid, apabila cikgu gantikan semua, okey, cikgu berjaya memenuhkan ruangan dalam jadual cikgu. Jadi di sini cikgu boleh buat garis lurus lah. Okey, garis lurus untuk nampakkan, kita nak nampak lebih jelas kita punya pergerakan. Jadi di sini kita ada kosong, cikgu letak kosong. Kalau kita punya sesaran ada dua nilai yang sama, kita tulis satu je, macam 8 ni kan. Kita ada 5, kita ada 8, kita ada 9. Okey, jom kita letak dia punya masa pula. Okey, masa dia pula. Okey, di mana bila T, okey kejap ya, kita bermula bila T sama dengan kosong, kita akan dapat 8. Bila T sama dengan kosong, kita akan dapat 8. Bila T sama dengan 1, kita dapat 9. Jadi dia patah balik. Bila T sama dengan 2, kita dapat 8. Jadi cikgu pergi ke bawah. T sama dengan 2 dapat 8. Jadi T sama dengan 3, okey, dapat 5, dan T sama dengan 4 dapat kosong. Jadi pergerakan dia daripada T sama dengan kosong ni yang pertama pergerakan dia daripada sini ke T1, jadi kita patah balik, pergi terus ke kosong. Macam ni. Jadi pergi ke sana, patah balik, okey, pergi ke sana, pergi ke kiri pula. Jadi di sini kita boleh tahu jarak lah. Dah tahu jarak. Jadi seperti biasa cikgu highlight, kita nak tahu jarak di antara 8 ke 9, warna kuning, dan kita nak tahu jarak okey di antara daripada 9 ke 0 ni. Jadi ada dua warna kan. Okey, jadi yang kuning ni, okey, yang kuning ni adalah jarak, yang kuning ni okey adalah 9 tolak 8. Okey. Jadi jumlah jarak adalah 9 tolak 8. Kita tambahkan dengan okey, jarak di antara 0 hingga 9 yang sini. Sini semua. Jadi kita tahulah sini adalah 9 unit. Jadi 9 tolak 8 1 tambah 9 kita akan dapat 10. Gitu. Jadi murid-murid, beginilah. Jadi kita boleh tafsirkan, ada banyak cara Okey, jadi termasuklah berapa jumlah jarak yang Zara itu lalui daripada 0 hingga 4 saat. Okey murid-murid, kita jumpa dalam video yang seterusnya. Bye bye.